Anda masih menonton segmen Realiti Rakyat di Awal Ni Pagi. Kali ini kita nak kongsikan mengenai usaha yang dijalankan satu organisasi NGO di Sabah iaitu Sabah Relief, di mana kesan daripada PKP ini ramai yang dilaporkan hilang punca pendapatan dan tidak mampu untuk menyada keluarga. Semalam saja Jabatan Perangkaan telah mengeluarkan statistik mengenai pengangguran yang mana melebihi daripada 600,000 mereka di luar sana yang tidak mempunyai kerja, dan ada juga dilaporkan terputus bekalan makanan. Untuk berkongsi mengenai usaha yang dijalankan ini, kita akan bersama dengan Dr. Ali Akbar, Gulasan, iaitu Ahli Jawatan Kuasa Kehormat Sabah Relief. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Doktor, kalau Doktor boleh nyatakan apakah fokus Sabah Relief ketika PKP ini? Fokus bantuan yang berbentuk yang macam mana dan juga di kawasan mana yang diberikan fokus adakah di area Sabah tu? Ya, untuk makluman awal pada Afizi dan Afizi ini, kita Sabah Relief ni kita sudah tubuh 2019. Dan sejak isu COVID ini kita lihat pelbagai peranan NGO lah. Jadi di peringkat Sabah Relief juga kita mengambil peranan yang cukup aktif daripada awal. Dan kita tumpukan sesuai dengan nama itulah Sabah Relief. Kita fokus pada seluruh Sabah. Dan buat masa ini kita sudah masuk hampir seluruh kawasan Sabah kecuali Pantai Timur lah. Pantai Barat Utara, pedalaman, kawasan bandar, perbandaran, kawasan pedalaman yang jauh. Alhamdulillah kita sudah sampaikan sumbangan, terutama sumbangan kemudahan asas, makanan dan juga susu keperluan untuk anak-anak lah. Itu fokus kita sejak isu PKP inilah, isu COVID-19 ini. Doktor, boleh kongsikan dengan kita bagaimana agaknya sebelum pihak doktor ataupun Sabah Relief sendiri pergi ataupun keluar ke kawasan-kawasan ataupun pergi ke kawasan-kawasan pedalaman sebagai contohnya untuk memberikan bantuan, bagaimana agaknya mendapatkan maklumat mengenai mereka yang memerlukan ini? Adakah mereka perlu untuk memohon terlebih dahulu ataupun berdasarkan kepada statistik ataupun berdasarkan kepada info yang Sabah Relief ada sebelum bantuan itu dapat disalurkan? Dia ada dua fasa lah ni, Afizi. Kita peringkat awal tu kita melantik ketua pengurus bencana kita lah, Saudara Ustaz Tamizi. Peringkat awal ni memang Sabah Relief sudah masuk di banyak kawasan di Sabah, terutama di kawasan miskin, kebakaran dan macam-macam. Dan kita sudah kenal pasti sebelum daripada isu COVID lagi, memang kita sudah tahu tempat-tempat, saya kata lubuk lah, tempat masyarakat yang susah ni. Tapi pada fasa kedua, kita melihat orang sudah mencari kepada Sabah Relief terutamanya. Jadi kita tidak lagi fokus pada kita mencari. Sekarang kita sudah tidak cukup layan, tidak cukup tangan. Kita buka satu cara permohonan melalui internet dan sekarang kita ikut kepada susunan permohonan itu dan kita akan tapislah. Sebab untuk makluman Afizi juga sekarang kita sudah, saya suka guna perkataan repeat order yang sudah kita bagi sekali dulu minggu pertama, dia sudah minta semula minggu kedua kan, jadi kita terpaksa tengok semula list. Dan untuk makluman setakat ini kita sudah masuk beri sumbangan lebih kurang ada 2,000 orang sudah menerima sumbangan daripada Sabah Relief, alhamdulillah. Doktor, dalam masa yang sama, kalau kita lihat semalam Jabatan Perangkaan membentangkan angka pengangguran tu telah pun meningkat kepada lebih daripada 600,000 mereka yang di seluruh negara. Tapi kalau di Sabah, selain daripada bentuk penyaluran makanan, bantuan berbentuk penyaluran makanan ini, ada tak inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh Sabah Relief untuk melihat kepada peluang pekerjaan kepada mereka yang mungkin ketika PKP kehilangan pekerjaan itu? Ada tak bentuk-bentuk bantuan itu untuk menghubungkan mereka dengan pihak-pihak majikan untuk mendapatkan pekerjaan untuk mereka? Saya rasa ini masuk pada fasa ketiga gerak kerja Sabah Relief. Sebab fasa kedua ni, saya dengar dalam tempoh ni, perkara yang paling asas kepada keperluan rakyat ni soal makan minum. Jadi sekarang kita mau bantu dari segi pekerjaan, memang masa ni tidak ada tempat. Dan saya rasa 80-90% yang kita jumpa tu memang kalangan yang sudah tidak ada kerja dan tidak ada pendapatan lah sepanjang tempoh PKP ini khususnya. Jadi kita juga sudah berbincang secara dasarnya. Mungkin selepas daripada ini kita akan masuk pada fasa ketiga gerak kerja Sabah Relief ini. Untuk kita buat satu dalam bentuk bantuan ataupun kita sebagai mediator, perantara dan di antara rakyat dengan pihak agensi ataupun swasta dan juga kerajaan khususnya
ataupun mana-mana sumber peluang-peluang pekerjaan. Sebab kita dapati masyarakat ini luar bandar dia tidak ada maklumat yang cukup. Jadi mungkin Sabah Relief akan memainkan peranan itu sebagai mediator dan juga penyambung maklumatlah kepada masyarakat awam supaya nanti walaupun sekarang tidak ada kerja, selepas daripada ini mungkin boleh dapat peluang-peluang yang baru dan juga boleh membuka ruang untuk kehidupan dan survival yang lebih baik di kalangan mereka. Kita tidak nafi, memang ramai di kalangan mereka ni yang kehilangan pekerjaan sama ada sementara ataupun kekal. Doktor, dari segi barang-barang yang disalurkan kepada orang ramai ini, bagaimana agaknya mungkin dana yang menjadi kumpul dengan ini adalah sumbangan daripada pendanaan awam ataupun crowdfunding ataupun sumbangan daripada syarikat-syarikat besar ke? Mungkin doktor dapat ceritakan sedikit? Saya mau sebut mungkin secara dari komposisinya, mungkin 70 ke 80% itu sumbangan dana awam. Walaupun begitu kita cuba juga buat link dengan mana-mana agensi dan kita dapat alhamdulillah lah. Tapi dari segi komposisi memang dana awam yang cukup banyak. Sebab itu dalam konteks Sabah Relief ni kita fokus pada aktiviti kebajikan di Sabah. Tetapi sumber kewangan itu kita dapat daripada luar lah. Dan itu makluman juga sebab Sabah Relief sudah bercadang dan sudah merangka untuk kita buat kerjasama dengan sepatutnya kita ke Brunei pada bulan April. Dan juga kita sudah rangka kerjasama dengan pihak Singapura sudah datang ke Sabah sebenarnya dengan Sabah Relief untuk kita buat program kebajikan dan juga korban perdana Raya Haji nanti. Tapi buat masa ini semua itu masih kita tengok dulu macam mana keadaan. Dan itu mungkin di antara strategi masa depan lah. Daripada dana awam dalam Malaysia juga kita akan buat network dengan jaringan kerjasama dengan negara-negara luar. Peringkat antarabangsa tetapi kebajikan dan juga aktiviti tetap berlangsung di negeri Sabah. Doktor, dalam masa yang sama juga, doktor dan juga Sabah Relief sudah semestinya begitu dekat dengan hati mereka yang sangat-sangat memerlukan bantuan ini dan sudah tahu, sudah semestinya doktor mengetahui denyut nadi mereka, hati mereka, apa yang mereka ingin suarakan. Bagaimana doktor rasakan selain daripada memberikan bantuan makanan dan sebagainya, bagaimana doktor rasakan apa masyarakat dan juga organisasi NGO seperti doktor, pihak swasta, pihak kerajaan perlu lakukan untuk memastikan bahawa mereka yang sekarang ini menerima bantuan makanan tetapi dalam masa yang sama juga mereka akan mempunyai inisiatif dalam diri mereka sendiri untuk keluar daripada kepompong hidup mereka sekarang ini. Bagaimana inisiatif dan juga usaha itu boleh digerakkan secara bersama, doktor, pandangan doktor? Sesuai dengan kita kata tema atau tagline Sabah Relief ini bersama dengan Nadi Ummah. Memang saya kira terutama dalam konteks Sabah saya rasa Hafiz dengan Hafiz itu maklum. Mungkin di antara perkara dari segi ekonomi di Sabah pun kita memahami masih lagi berada dalam kadar kemiskinan yang tinggi. Mau tidak mau saya tengok untuk masa depan yang pertama pastilah pendidikan yang menjadi fokus kepada pelbagai pihak. Sebab pendidikanlah nanti menjadi sebagai salah satu daripada kaedah untuk pembasmian kemiskinan bila masyarakat sudah mula dan pandai mencari inisiatif untuk keluar daripada kepompong kehidupan asal. Yang kedua, saya tengok perlu ada NGO dan juga semua pihak. Dan saya nampak kerajaan pun merangkap berbagai program. Tetapi NGO menjadi mata rantai, penyambung kepada maklumat. Kadang-kadang daripada pihak agensi ataupun kerajaan itu tidak sampai sebenarnya. Ataupun mungkin dari segi accessibility kepada rakyat itu tidak cukup sempurna. Jadi peranan NGO ataupun mana-mana pihak yang ada social responsibility boleh menjadi penghubung. Dan cara saya itulah di antara teras peranan NGO ini untuk membantu masyarakat sampai kepada maklumat yang saya kira nanti boleh membantu survival dan juga kehidupan masyarakat itu boleh berubah. Dan kita kena meletakkan dalam setiap keluarga itu perlu ada salah seorang ataupun ramai lagi bagus daripada anak-anak mereka yang berpendidikan tinggi yang nanti boleh menjadi sebagai petunjuk ataupun pembawa kepada keluar daripada garis ataupun arus kemiskinan itu. Doktor, kita ada beberapa minit saja lagi. Dapat doktor terangkan kepada kita semua selain daripada di pihak Sabah Relief pergi ataupun reach kepada orang-orang ramai yang berada dalam kalangan ataupun mereka yang susah ini,
di pihak Sabah Relief mungkin ada satu pandangan ataupun satu inisiatif untuk memahamkan masyarakat ini mengenai pasca PKP ini. Kita tahu selepas PKP ini habis, makna penjarakan sosial itu perlu dijalankan kerana selagi vaksin tidak ditemukan, kita harus hidup dalam keadaan ataupun adaptasi kepada norma baru ini. Apakah inisiatif yang dijalankan di pihak Sabah Relief? Saya nampak begini, sebab situasi ini tidak berlaku selalu. Jadi kadang-kadang berlaku juga di kalangan masyarakat itu satu kejutan. Itu kita tidak nasi, bukan masyarakat kita sendiri pun saya rasa, sebab ialah sepanjang hayat kita ni kita merasai suasana ini baru sekali ini saja. Jadi masyarakat harus menerima ini bukan soal ekonomi ataupun soal survival semata-mata, tetapi ini soal keselamatan dan juga kesihatan yang bukan hanya melibatkan orang lain, tetapi bila-bila masa boleh melibatkan ataupun boleh terkena kepada kita sendiri. Jadi saya kira mau tidak mau dalam konteks kami sebagai penggerak NGO ini harus memahami semua inisiatif ataupun dasar yang dibuat polisi oleh pihak berkuasa khususnya, tidak ada cara lain selain daripada kita mematuhi. Jadi kami kalau turun kepada masyarakat pun dengan kaedah dan juga SOP yang sudah ditetapkan, dan saya kira itu menjadi sebagai salah satu daripada tanggungjawab kami lah untuk menyampaikan hal tersebut kepada masyarakat. Sebab saya kira kalau kita kata orang Sabah kata ini bukan main-main. Ini bukan main-main, ini benda yang sangat serius. Jadi semua pihak kena ambil cakna bahawa ini merupakan suatu perkara yang kita kena tangani bersama dan kena ada sifat kolektif. Kalau hanya satu pihak tidak melibatkan pihak yang lain, maka itu tidak akan mencapai matlamat kita zero COVID-19 inilah. Saya kira itu mungkin matlamat kita yang besar. Baik, terima kasih Dr. Ali Akbar Gulasan. Yang penting kita jaga kita. Itu yang telah pun ditekankan oleh kerajaan dan juga pelbagai lagi agensi supaya kita dapat menyelamatkan diri kita daripada dijangkiti COVID-19 ini. Dan sekali lagi terima kasih kepada Dr. Ali Akbar Gulasan, merupakan ahli jawatankuasa kehormat Sabah Relief atas usaha yang jalankan ini. Kami berharap semoga pihak doktor dan juga Sabah Relief terus berkhidmat, terus berbakti kepada rakyat. Dan untuk itu segmen Realiti Rakyat berakhir di sini. Saya Hafiz Roslim. Saya Hafiz Zaman. Assalamualaikum. Salam sejahtera.